Kemudian Datuk TJ menuju ke arah lembaga putih tu dan terus tepuk bahu lembaga putih tu. Dengan pantas lembaga tu pusingkan badannya. Wajah mereka semua saling bertentangan. Badan TJ menggeletar dan terus jatuh terjeropok. Datuk TJ tetap tenang menatap wajah lembaga putih tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 79 dan 80. Yang mana terlepas siri-siri sebelum ni, saya akan letakkan link playlist di kat bawah. Okey, ini dia 5 random shout pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Seram. Kawan Datuk TJ pun tak bagi TJ pergi ke tempat tu. Katanya ada budak jatuh dan mati dalam lombong tu. Masa TJ tengah asyik perhatikan kapal korek tu, seorang budak lelaki hampiri dia. Umur lebih kurang TJ juga. Dia perkenalkan diri sebagai Ramli. Dalam beberapa minit je, mereka dah jadi begitu mesra. Ayah Ramli kerja buruh kapal korek yang TJ perhati tu. Menurut Ramli, dulu kawasan lombong tu adalah kawasan perkampungan dan penuh dengan rumah-rumah orang Melayu. Pemilik lombong tu beli tanah orang Melayu dengan harga yang tinggi dan bagi tapak rumah baru di satu kawasan lain. Tanah perkuburan dekat kawasan tersebut pun akan dipindahkan ke tempat lain juga. Segala perbelanjaan ditanggung. Tak lama lagi, kampung mereka hanya akan tinggal nama je. Mereka berdua terus bercerita panjang hingga azan maghrib berkumandang. Kawan Datuk TJ tu namanya Alang Abdul Rauf. Kan Datuk TJ panggil Alang, kadang-kadang panggil Rauf je. Dia ada 2 ekar tanah dusun dan 3 ekar ladang getah. Hasil dari tanah itulah jadi sumber pendapatannya. Sejak 6 bulan kebelakangan ni, Rauf dengan 4 lagi kawan dia buat kerja tambahan. Mereka gali kubur lama pada waktu malam. Tulang temulang dari kubur lama tu akan dikumpulkan, kemudian ditanam di kawasan perkuburan yang baru. Mereka mulakan kerja lepas waktu isyak hingga ke subuh. Sepanjang tugas tu, mereka tak hadapi sebarang kejadian aneh. Semua kerja berjalan dengan lancar. Malam tu, Rauf ajak Datuk TJ dengan TJ ikut dia pergi gali kubur. Tapi Datuk TJ menolak sebab dia dah berjanji dengan seseorang. Petang tadi, mereka jumpa seorang peniaga pasar malam dekat Masjid Batu Gajah. Orang tu kata kampung tempat dia menyewa dikawal oleh satu lembaga putih. Siapa yang datang ke kampung dengan niat nak mencuri atau ambil sesuatu, mereka akan diganggu dengan lembaga putih. Rauf pun ada dengar cerita tu juga. Kalau tak silap dia, dekat kampung Dobi di Pekan Lama. Alang Rauf terus bercerita, lebih kurang 3 bulan lepas musim buah durian gugur, 3 orang pemuda India datang ke kampung tersebut nak curi buah durian waktu malam. Masa mereka tengah kutip buah durian tu, tiba-tiba mereka terpandang lembaga putih pakai kain telekung. Mereka ingat orang-orang kampung cuba takutkan mereka. 3 orang pemuda India tu pun terus baling kulit durian dan dahan kayu ke arah lembaga tersebut. Tapi lembaga tu tak bersuara, malah terus duduk dekat tunggul buruk tu. Disebabkan lembaga tu bertelekung, mereka bertiga ingatkan perempuan. Mereka pun terus rapat ke arah lembaga tersebut. Bila lembaga tu renung ke arah mereka bertiga,
Ketiga-tiga pemuda India tu terus menjerit dan lari lintah bukang. 2 hari kemudian, seorang daripada mereka mati gantung diri. Lagi 2 orang terus gila dan dihantar ke hospital bahagia Tanjung Rambutan. Rauf bersuara, "Tak apalah, kalau kamu balik nanti aku tak ada dekat rumah, kamu ketuk je pintu. Nanti orang rumah aku bukakan." Rauf terus melangkah menuju ke tempat kerjanya. TJ dengan datuk dia menuju ke tempat peniaga pasar malam yang mereka jumpa siang tadi di Masjid Batu Gajah. Sampai dekat Masjid Batu Gajah, kawan datuk TJ dah menunggu. Dari situ mereka menuju ke rumahnya. Sambil minum kopi tu, mereka bersembang. Peniaga tu bersuara, "Awak ni berniat sangat nampaknya. Awak pawang ke?" "Bukan, saya cuma nak tengok betul ke cerita ni atau sengaja diada-adakan. Kalau awak tak nak ikut, biar kami pergi berdua." "Tak apa, saya hantar awak sampai hujung kampung je." "Boleh juga." Tepat pukul 12 malam, mereka tinggal ke rumah. Peniaga tu cuma hantar mereka sampai ke pokok jejawi besar dan bagi lampu suluh pada Datuk TJ. TJ mula resah. Angin malam bertiup lembut. Kedengaran lolongan anjing bersahut-sahutan dari bahagian tengah dan hujung kampung. Datuk TJ suluh ke kiri, ke kanan dengan lampu suluh. Kemudian dia duduk bersila di pangkal pokok jejawi. TJ terdengar bunyi burung murai. Pelik juga burung murai boleh berkicau malam-malam. Bila kicauan burung murai itu berhenti, ada titikan air jatuh dari dahan pokok jejawi, macam air dari perahan kain. Kemudian terdengar bunyi orang pijak ranting dan daun dalam gelap malam tu. Bila disuluh, tak ada sesiapa pun. Bulu roma TJ mula merembang. Badan terasa seram sejuk. Tiba-tiba ada seekor anjing bertompok hitam putih lompat depan Datuk TJ dan terus gaib. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi anjing menderam, macam nampak sesuatu. Datuk TJ bersuara, "Dia tak datang sebab kita tak ambil sesuatu dekat sini." Datuk TJ suluh ke arah kanan dan ternampak ada beberapa batang pokok delima. Datuk TJ pergi dekat pokok tu dan petik 2 biji buah delima, terus dimasukkan ke dalam poket. Kemudian melangkah ke arah pokok kelapa yang berada dekat depan dia. Tiba-tiba dari sebalik pokok kelapa tu muncul lembaga manusia, pakai kain putih tutup seluruh tubuh hingga ke kaki. Hujung kain putihnya heret daun dan ranting yang melekat. Lembaga tu berjalan depan mereka berdua dalam jarak 15 kaki. Bila Datuk TJ dan TJ berhenti jalan, lembaga tu pun berhenti juga. Bila Datuk TJ ikut jalan lain, lembaga tu terus gaib. Beberapa minit kemudian, ia muncul depan mereka berdua. Lembaga tu macam sekat perjalanan TJ dengan datuk dia. Lebih dari sejam mereka berlega-lega dekat situ. Ke mana saja mereka pergi, lembaga putih tu tetap akan berada depan mereka. Lembaga tu pun tak ganggu atau cuba takutkan mereka berdua. Datuk TJ bersuara, "Dia tak berkasar, susah aku nak menduganya." Kemudian Datuk TJ menuju ke arah lembaga putih tu dan terus tepuk bahu lembaga putih tu. Dengan pantas lembaga tu pusingkan badannya. Wajah mereka semua saling bertentangan. Badan TJ menggeletar dan terus jatuh terjeropok. Datuk TJ tetap tenang menatap wajah lembaga putih tu. Macam mana TJ tak jatuh, lembaga putih tu tak berwajah. Bahagian muka kosong, nampak berlubang dan hitam pekat, tapi ada kilau cahaya yang amat kecil yang menyebabkan mata jadi silau bila dipandang. Kepala terasa pening. Datuk TJ bersuara, "Aku cuma nak tengok kamu je. Apa yang aku ambil, aku pulangkan ke tempatnya." Perlahan-lahan lembaga tu pusingkan semula badannya ke arah depan. Datuk TJ bangunkan TJ dan menuju ke pokok delima. Datuk TJ letak semula buah delima yang dia ambil tadi dekat pangkal pokok delima. Bila mereka toleh semula ke arah lembaga putih tu dah hilang. Mereka berdua terus menuju ke rumah peniaga tu. Peniaga tu bersuara, "Jumpa?" "Ya, saya dah jumpa." "Apa katanya?" "Dia jaga kampung awak." Ramai orang cakap macam tu. Datuk TJ tersenyum panjang dan terus duduk dekat tepi peniaga tu. Peniaga tu ajak Datuk TJ tidur rumah dia sebab nak tahu cerita dari Datuk TJ tentang
lembaga tu. Macam mana lembaga putih tu boleh berkeliaran dekat kampung dia. Tapi Datuk TJ menolak dan berjanji satu hari nanti dia akan ceritakan pada peniaga tu macam mana lembaga tu boleh muncul. Lepas bercerita, Datuk TJ minta diri untuk pulang ke rumah Alang Rauf. Alang Rauf dah pun pulang dari kerja masa TJ dengan Datuk dia sampai di rumahnya. Dia dah sediakan tilam dan bantal untuk mereka. Macam biasa, sebelum tidur, Datuk TJ akan solat sunat dulu. Pagi tu, mereka sarapan di anjung rumah. Rauf bersuara, "Kamu jumpa?" "Jumpa dan bercakap dengannya." "Apa katanya?" "Aku je yang bercakap." Dia diam je. Alang Rauf terus bercerita tentang lembaga putih tu. Menurut Rauf, lembaga tu dah lama muncul di kawasan tersebut. Beberapa orang pawang telah dipanggil untuk halau tapi tak berjaya. Ramai penduduk kampung terserempak dengan lembaga tu bila pulang malam. Malah ada yang jatuh sakit. Datuk TJ bersuara, "Rasanya susah nak cari orang yang boleh halau dia." "Kalau macam tu susahlah." "Tak susah. Satu masa nanti lembaga ni akan hilang sendiri. Asalkan penduduk kampung selalu adakan bacaan Yasin beramai-ramai di masjid atau surau pada setiap malam Jumaat." Menurut Datuk TJ, lembaga tu ada hubungannya dengan orang kaya atau orang yang mula meneroka kampung tersebut. Orang kaya atau peneroka kampung tersebut pelihara sejenis makhluk untuk jadi pengapit dirinya atau untuk menjaga hartanya. Setengah orang panggil ilmu tu pengapit dan setengah orang pula sebut sebagai kembar. Bila orang yang amalkan ilmu pengapit tu meninggal dunia, pengapitnya akan berkeliaran cari kerabat si mati yang nak membelanya. Kalau keluarga si mati tu tak nak bela, pengapit akan jadi penunggu kampung secara sukarela dengan harapan ada orang yang bersimpati untuk ambil dia jadi pengapit. Cara orang yang nak bela pengapit ni, dia akan adakan kenduri, bacaan doa, tapi lebihan dari jamuan kenduri tu diambil dan diletakkan dalam niru lalu dicampakkan ke dalam hutan atau di bawah pokok besar. Biji mata Rauf terbeliak bila Datuk TJ cakap kalau dia masukkan segenggam tanah ke arah muka lembaga putih tu, mesti lembaga tu akan ikut dan jadi hamba Datuk TJ sampai mati. Tapi bukan itu tujuan Datuk TJ cari lembaga tu. Dia sekadar nak tahu je, kalau Datuk TJ tanya orang-orang kampung tersebut, dia mesti dapat tahu pengapit siapa lembaga putih tu. Tapi makan masa panjang. Rauf bersuara, "Malam esok ikut aku ke kubur korek mayat?" "Boleh juga." TJ tinggalkan Datuk dia dan Alang Rauf yang tengah rancak berbual. Dia duduk berjuntai kaki di tangga sambil perhati halaman rumah Alang Rauf. Tak lama kemudian, "Kamu ni tak habis-habis berangan. Kamu ikut Alang Rauf pergi ke Kota Baru." "Tok nak ke mana?" "Aku nak jumpa peniaga pasar Batu Gajah tu." "Kalau macam tu saya ikut Tok je." "Jangan bantah cakap aku." "Mari Tamah," kata Alang Rauf. TJ tak ada pilihan, terpaksa ikut cakap Datuk dia. Mereka bertiga tinggal ke rumah. Sampai simpang, mereka berpecah. Datuk TJ menuju ke pasar Batu Gajah, Alang Rauf dan TJ menuju ke Kota Baru, sebuah pekan kecil dalam daerah Kinta. Mereka ikut jalan pintas. Sejam kemudian, mereka sampai ke pekan kecil tu dan berhenti depan kedai kopi. Alang Rauf bersuara, "Kita minum dulu. Rumah adik aku tak jauh lagi." "Saya tak ada harga pakcik." "Tak ada harga pun apa salahnya minum." "Tak payahlah pakcik. Jangan macam tu. Datuk kamu tak marah. Dia suruh aku bawa kamu, biar kamu tahu tentang keadaan orang kat sini." Alang Rauf pesan 2 cawan kopi. Tak lama kemudian pesanan mereka sampai. "Minumlah," kata Alang Rauf. TJ tengok Alang Rauf tekup kedua belah telinganya dengan tapak tangan. Matanya pandang meja. TJ tak tahu kenapa Alang Rauf buat macam tu. Mungkin dia sakit telinga kot. Kemudian Alang Rauf terus minum kopi. Alang Rauf bersuara, "Tamah, kau nak amalkan petua orang tua-tua?" "Nak pakcik." Sebelum minum kopi, Alang Rauf gosok-gosokkan rambutnya dengan tapak tangan. Kemudian baru dia minum dengan tenang dan mula beritahu TJ petua tu. Menurut Alang Rauf, orang tua-tua dulu banyak amalkan petua, terutama bila berdepan dengan minuman dan makanan. Petua tu digunakan untuk jaga diri. Mungkin makanan atau minuman yang diberi atau dihidangkan oleh orang lain pada kita ada benda-benda bisa yang termasuk cara tak sengaja. Selalunya orang buat guna-guna dalam minuman dan makanan untuk jadikan seseorang tu bodoh. Ada juga yang cuba letak racun. Petua pertama, gunakan lidah untuk jolok lelangit. Kalau terasa geli,
bolehlah minum dan makan benda yang dihidangkan. Kalau tak rasa apa-apa macam kebas, jangan makan atau minum. Itu berbahaya. Petua kedua pula, sebelum makan atau minum, gosok rambut dengan tapak tangan. Biasanya kalau rambut digosok terasa kesat dan keluarkan bunyi. Kalau tak ada bunyi, jangan minum dan makan apa yang dihidangkan. Tapi orang-orang muda sekarang mana nak amalkan semua petua ni? Bismillah pun jarang dibaca. Mari kita pergi Tamah, kata Alan Rauf. Mereka berdua menuju ke rumah adik Alan Rauf yang terletak lebih kurang sebatu daripada kedai kopi tersebut. Tujuan utama Alan Rauf nak jumpa adik bongsu dia yang bernama Mak Judin tu ialah untuk bincang tentang tanah pusaka peninggalan orang tua mereka. Alan Rauf nak jual tanah pusaka tu, tapi adik dia tak setuju sebab tanah pusaka tu dia nak tanam pokok durian dan langsat. Si Rauf ni tak setuju dengan pendapat adik dia sebab kedudukan tanah tu jauh dan tak pernah dijaga. Dari tanah tu terbiar, ada baiknya mereka jual, duitnya bagi sama rata. Selama ni duit cukai tanah Alan Rauf lah yang bayar. Hasilnya tak ada juga. Mak Judin bersuara, saya tak nak jual. Kalau abang jual juga, kita bukan adik-beradik lagi. Kalau macam tu, aku tak jadi jual lah. Tapi cukai tanah kita bayar sama-sama. Abang lah yang bayar, saya mana ada duit. Anak-anak saya ramai. Bila saya ada duit nanti, saya bayarlah. Itulah yang selalu kamu cakapkan. Bila aku datang minta duit, kamu lari. Sebelum pulang, Mak Judin minta duit dari Alan Rauf. Rauf bagilah RM20 pada adik dia tu. Kalau tak, nanti tarik muka pula. Mereka tinggalkan rumah Mak Judin tu ketika hari dah nak masuk petang. Sambil kayu basikal tu, Alan Rauf rancak bercerita tentang keluarga dia. TJ dekat belakang cuma mengangguk je kepalanya. Tiba-tiba Alan Rauf brek basikal dia mengejut. TJ terpelanting ke tanah, siku berdarah. Dengan susah payah TJ bangun. Alan Rauf terkial-kial ditindih basikal. TJ bertanya, kenapa pakcik? Tengok tu. Mulut TJ terus ternganga. Kepala lutut terasa lemah bila nampak seekor ular tedung sela tengah panggungkan kepalanya separas dada. Kamu jangan bergerak Tamah, kata Alan Rauf. Ular tedung sela tu gerakkan kepalanya ke kiri ke kanan ikut gerakan tubuh Alan Rauf yang cuba dirikan basikalnya. Kemudian ular tedung tu terus patuk badan Alan Rauf. Anehnya patukan ular tu macam tak sampai ke tubuh Alan Rauf. Macam ada sesuatu yang menghalang. Ular tedung sela berhenti mematuk. Basikal berjaya didirikan. Ular tedung sela masih berdiri dengan kepalanya yang masih kembang. Perlahan-lahan Alan Rauf bongkokkan badannya. Belum pun sempat ular tedung sela tu nak patuk, Alan Rauf terus lompat dan dengan sekelip mata dia dah genggam kepala ular tu. Cepat-cepat Alan Rauf tekan siung ular tersebut pada besi alang basikal tu. Kau ambil mangkuk getah dan tadah, kata Alan Rauf. Dengan segera TJ ambil mangkuk yang tersangkut pada pokok getah dan terus tadah bisa ular tedung yang keluar. Badan ular tedung tu belit lengan Alan Rauf dengan kuat. 10 minit kemudian lilitan ular tu jadi lemah dan badannya terus lurus ke bawah. Tak bermaya. Balik ke tempat kamu, kata Alan Rauf sambil letak ular tedung tu ke tanah. Beberapa minit kemudian ular tedung tu bergerak dan hilang masuk ke dalam hutan. Alan Rauf terus keluarkan botol kecil yang dibawanya dan ditutup dengan sapu tangan berwarna merah. TJ bersuara, buat apa bisa ular tu pakcik? Untuk tawarkan bisa ular. Jom kita balik. Kali ni Alan Rauf kayu basikal laju sikit. Bila TJ tanya tentang bisa ular tu, Alan Rauf cakap bisa ular tu dia nak campurkan dengan minyak kelapa tulen, kemudian panaskan hingga mendidih dan isi dalam botol untuk jadikan minyak sapu seluruh badan bila nak tidur. Dengan izin Allah, kalau kita kena patuk ular berbisa, terus tawar. Kadang-kadang ular tak nak patuk kita, kecuali ular yang betul-betul ganas macam ular tadi. Selain tu boleh hilangkan sakit-sakit lenguh sendi, terkehil, penawar bisa binatang, dan kita tak boleh tangkap sebarang ular bisa kecuali ular yang betul-betul garang dan serang kita macam ular tadi tu. Kalau sengaja kita cari ular bisa, tak menjadi. Kalau kita buat minyak ni untuk dijual, khasiatnya akan berkurang, malah tak berkesan langsung. Kita boleh simpan dan gunakan untuk orang yang betul-betul perlukan pertolongan. Kalau dijadikan punca rezeki, takkan menjadi. Silap-silap dituduh penipu pula. Pakcik ada ilmu ular ke? Tanya TJ. Mula-mula Alan Rauf diam je sambil kayu basikal. Beberapa minit kemudian baru dia bercerita.
Menurut Alan Rauf, dia tak ada pun ilmu ular. Cuma setiap kali berhadapan dengan ular, dia akan baca bismillah, kemudian amalkan petua-petua orang tua-tua dulu dengan yakin dan berani, tanpa lupakan kebesaran Allah. Petuanya, bila jumpa kulit ular, nak salin kulit tu, ambil kulitnya, bawa pulang dan bakar. Abunya isi dalam buluh kecil. Bila masuk hutan, bawalah buluh tu. Dengan izin Allah, ular datang menyerah diri. Jangan buat apa-apa dekat ular tu. Baca bismillah dan tangkap ular tu, letak ke tanah sebelah kanan tempat kita berdiri dan biarkan ular tu pergi. Kalau ular tu tak mampu bergerak sebab terkena sumpah kulitnya, kita mesti letakkan dekat tempat yang difikirkan dia boleh bergerak. Sebaik-baiknya cari pucuk gelenggang dan letak atas kepalanya. Ular tu akan bergerak macam pelesit. Petua ni ada ujiannya. Bila bawa kulit ular dalam buluh, macam-macam ular yang tak pernah kita tengok akan muncul. Antaranya ular kepala 2, kadang-kadang kepala 3. Ada masanya jumpa ular bertanduk. Kalau takut, petua tu takkan menjadi. Lebih kurang pukul 4 petang, TJ dengan Alan Rauf sampai ke rumah. TJ tengok datuk dia tengah duduk atas pelantar bawah pokok mempelam sambil baca surat khabar. Alan Rauf sandarkan basikal dia dekat tiang rumah dan terus duduk sebelah Datuk TJ. Datuk TJ bersuara, "Macam mana? Semuanya selamat?" "Semuanya selamat. Kalau tak selamat, aku dan cucu kamu tak sampai ke sini." "Apa yang cucu aku dapat ikut kamu, Alang?" "Banyak yang dia dapat. Kamu tak percaya, cubalah tanya dia." "Betul ke ni, Alang, atau kamu nak bergurau je?" Tamah, kau cakap pada datuk kamu, apa yang kamu tengok masih ikut aku." "Tak payah Tamah cakap pun aku dah tahu. Kamu bawa balik bisa ular tedung kan?" "Mana kamu tahu?" "Panca indera kelima beritahu aku." "Kamu memang manusia aneh." "Bukan aneh, tapi aku amalkan pantang larang dan petua orang tua-tua." Sebenarnya Datuk TJ sengaja suruh TJ ikut Alan Rauf, biar dia tahu setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya. Datuk TJ tak suruh TJ ikut suka-suka je. Semuanya Datuk TJ dah rancang. Sekurang-kurangnya TJ tahu Alan Rauf ni memang handal lemahkan ular berbisa. Tak lama kemudian terdengar azan asar berkumandang. Mereka bertiga segera siapkan diri nak ke masjid. Selesai solat, Alan Rauf ajak TJ dengan datuk dia tinjau kawasan tanah perkuburan yang dah dikosongkan tu. Tak lama lagi kawasan tu akan jadi lombong. Datuk TJ bersuara, "Kubur yang kamu korek tu belah mana?" "Saya korek sebelah kiri kawasan kubur ni, lepas tu baru sebelah kanan. Semua kawasan kubur orang Islam ni penuh dengan biji. Sejak kamu korek kubur, kamu tak jumpa perkara-perkara ganjil, Alang?" "Setakat ni belum ada perkara buruk yang saya alami. Tapi sikit-sikit tu adalah. Jumpa perempuan cantik berjalan dekat pokok besar, jumpa musang yang bertukar jadi kucing. Itu syaitan nak uji kamu." "Saya pun fikir macam tu. Kami buat tak kisah, harimau ke, perempuan buruk ke, kami tak peduli. Akhirnya benda-benda tu semua hilang." Dari pinggir kawasan kubur, mereka menyusul ke kanan menuju ke kaki bukit. Tengok kebun-kebun getah yang bakal jadi lombong. Kemudian bergerak lagi ikut kawasan dusun kelapa, durian dan lansat. Semuanya tak bertahan lama dekat situ. Sikit masa lagi, kawasan tu semua akan jadi lombong. Kemudian mereka ke sungai. Datuk TJ dengan Alan Rauf rancang dalam 2-3 hari lagi mereka nak menjala dekat sungai tu. Mereka terus melangkah. Akhirnya sampai ke rumah. Isteri Alan Rauf dah sediakan kopi dan goreng pisang panas. Lepas makan dan minum, Datuk TJ terus berborak dengan Alan Rauf di serambi rumah hingga waktu maghrib. Malam tu, lepas solat isyak, Datuk TJ dengan Alan Rauf terus berwirid hingga pukul 10 malam. Lepas habis wirid, 6 orang kawan-kawan kerja Alan Rauf ni datang dan duduk dekat serambi. Datuk TJ dan Alan Rauf berbincang nak bawa TJ pergi gali kubur malam tu. Datuk TJ setuju dan dia pun ikut sekali lah. Lebih kurang pukul 10 lebih malam, mereka tinggal ke rumah menuju ke tanah perkuburan. Macam-macam bunyi TJ dengar dekat tanah perkuburan tu. Ada masa terdengar macam bunyi orang menangis, bunyi macam orang ketawa. "Kita korek 2 kubur malam ni. Kau sebelah kanan dan aku korek kubur ni," kata Alan Rauf pada kawan dia. Api gasolin dinyalakan. Seluruh kawasan yang nak dikorek tu terang benderang dan mereka mulakan kerja-kerja penggalian. Suasana dekat situ mula kecoh dengan bunyi cangkul. Datuk TJ masih duduk dengan tenang dekat situ. Bila kubur yang digali oleh Alan Rauf sampai separuh, TJ mula terhidur bau wangi kasturi. Okey, sampai sini cerita Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri yang akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.